Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri ke-10 Gold Forever hari ini. Dalam siri-siri sebelum ini dibincangkan bagaimana emas disisihkan di luar daripada sistem berbanding mata wang kertas. Justru emas disisihkan, tapi hakikatnya mereka tidak sesekali abai atau buang, malah disimpan dengan sistem keselamatan paling rapi. Mereka tidak abaikan kerana keistimewaan sifat-sifat kimia yang ada pada emas itu sendiri, yang dicipta oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sila rujuk paparan. Ia menunjukkan periodic table. Emas atau simbolnya AU dengan nombor atom 79 berada dalam kumpulan 11 periodic table bersama-sama dengan copper, silver dan elemen baharu yang di bawah sekali. Justru gold, copper dan silver merupakan elemen yang sesuai digunakan untuk membuat wang shilling, coinage metals, sejak ribuan tahun. Dalam siri ke-10 Gold Forever hari ini, saya ingin memberi sedikit message kepada pelajar-pelajar IPT seluruh negara. Jadilah seperti emas yang sentiasa bersinar dan berkilau walau berhadapan cabaran. Ubah minda makan gaji. Jika ditanya kenapa tak start bisnes, rata-rata akan jawab tiada modal. Tanpa berfikir mereka jawab tiada modal. Tiada modal menjadi alasan. Menjadi alasan kenapa pelajar-pelajar IPT tak mulakan bisnes. Dan bukan sekadar pelajar-pelajar IPT sahaja, mereka yang telah bekerja pun jika ditanya akan jawab, memberi jawapan yang sama. Tiada modal. Hakikatnya ialah yang penting adalah idea, bukan modal atau wang tersebut. Baik, di sini saya ada persoalan. Apakah yang diperlukan daripada student IPT sekalian, pelajar-pelajar IPT seluruh negara? Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah impian hidup. Ada idea kecil. Ya, idea kecil, insya-Allah boleh berjaya. Lupakan tentang wang. Saya akan beri contoh bagaimana wang tidak penting. Tumpukan kepada idea yang boleh hasilkan sama ada produk yang pertama atau yang keduanya perkhidmatan. Dan untuk menjayakan impian idea kecil ini, boleh bekerjasama, boleh ada tim. Ini lebih natural. Jika kita lihat dalam channel National Geographic, kita lihat bagaimana kumpulan singa menangkap mangsa. Singa-singa tersebut bekerja dalam kumpulan, teamwork. Dia tidak pergi seekor untuk menangkap mangsa. Mungkin jika pergi seorang diri, seekor, bukan dia yang menangkap mangsa tetapi dia yang menjadi mangsa. Jadi tak semestinya buat seorang-seorang. Bukan macam dalam peperiksaan, dalam exam. Kamu kena jawab seorang diri, fikir seorang diri, termenung seorang diri dan sebagainya. Di sini saya ingin cadangkan pelajar-pelajar IPT agar membaca buku ini. Rujuk kepada Raja. Tajuk buku adalah What I Wish I Knew When I Was 20. Pengarangnya adalah Dr. Tina Seelig, seorang neuroscience di Stanford School of Medicine. Buku ini ditulis pada tahun 2009. Cuba baca. Di samping sebagai pensyarah bidang neuroscience, beliau juga terlibat dengan keusahawanan selaku pengarah eksekutif sebuah pusat keusahawanan di Stanford.
Di sini saya beri satu contoh assignment yang beliau pernah berikan kepada pelajar-pelajar beliau di Stanford. Cuba kita lihat assignment yang diberikan dan hasil yang diperolehi. Ianya assignment berbentuk kumpulan. Pelajar-pelajar diberi 4 hari untuk fikirkan idea bagaimana menjana kewangan dalam kumpulan. Modal yang diberikan adalah $5 dan 2 jam. Bermaksud mereka ada sedikit wang dan sedikit masa, 2 jam. Mesej ini, $5 dan 2 jam ini diletakkan dalam envelope dan hanya boleh dibuka pada masa yang ditentukan. Semua boleh buka pada masa yang ditentukan dan masanya bermula, masa 2 jam bermula pada ketika mereka buka envelope. Baik, kita lihat kepada keputusannya. Saya ambil contoh 2 kumpulan hasil daripada assignment yang diberikan tersebut. Agak-agak apa hasilnya? Baik, kita lihat kepada kumpulan pertama. Kumpulan ini adalah pelajar yang telah menjana sebanyak $600. Apa yang mereka buat? Ideanya, mereka pergi ke restoran yang queue-nya panjang, yang guna sistem pager. Ramai pelanggan beratur ataupun queue untuk dapatkan meja masing-masing, khasnya pada hari Sabtu malam. Jadi pelajar-pelajar ini, mereka pun ambil nombor giliran dan beratur. Apabila sampai giliran mereka atau hampir sampai giliran, mereka akan tawarkan kepada sesiapa yang berminat untuk ambil giliran mereka dengan sedikit bayaran. Pelanggan yang sibuk dan tak mau buang masa yang panjang menunggu, tentu bersedia bayar untuk dapatkan giliran. Jadi ini kumpulan yang pertama. Mereka menjana paling tinggi berbanding kumpulan-kumpulan yang lain. $600, $600 dalam 2 jam. Kita lihat keputusan bagi kumpulan yang kedua. Mereka sediakan perkhidmatan mengepam tayar basikal dalam kampus. Kampus luas dan ramai yang pakai basikal. Jadi mereka mengukur tekanan tayar secara percuma. Jika tekanan kurang dan perlu diisi, mereka akan charge $1. Selepas 1 jam, mereka berfikir macam mana mereka sedang ambil kesempatan ke atas pelajar-pelajar lain. Jadi mereka tukar fikiran, tidak charge, cuma minta sumbangan. Ini menyebabkan kutipan mereka meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. So, itu 2 keputusan daripada 2 kumpulan yang diperolehi. Kesimpulannya, kumpulan pelajar tersebut, mereka membantu menyelesaikan masalah. Mereka memberi perkhidmatan dan mereka dapat reward. Hakikatnya kumpulan pelajar yang pertama yang dapat $600 tersebut, mereka tidak guna pun modal $5 yang diberikan oleh pensyarah mereka. Mereka begitu bijak untuk tidak terikat ataupun diikat dengan apa ataupun peraturan yang diberikan. Ini contoh bisnes tak pakai modal, hanya pakai idea. Dan pesanan terakhir saya, jadilah anak emas dalam keluarga masing-masing. Sebagaimana ciri-ciri kimia emas itu sendiri, iaitu ada daya tahan, kekal jati dirinya, sentiasa bersinar, tidak mudah lebur. Walaupun api yang kuat, kerana suhu lebur emas adalah 1064 darjah Celsius. InsyaAllah pelajar-pelajar IPT yang dimuliakan sekalian, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Goal Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.